Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama diberikan ruang dan kesempatan untuk berjumpa sekali lagi dalam sesi usrah yang dianjurkan oleh gabungan usrah di Qatar ni. Terima kasih pihak penganjur yang sudi jemput saya setelah berkali-kali jemput, dan terima kasih juga di atas penganjuran majlis ni. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin mengikuti sesi live ni daripada Malaysia yang tak tidur lagi tengah-tengah malam ni. Jadi tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur asalnya letak 5-6 tajuk yang banyak, tapi kebanyakan tajuk tu bukan, memang saya tak banyak membaca tentang bidang tu, jadi susah nak cerita. Tajuk ni kebetulan kita dah pernah cerita beberapa kali dalam kuliah-kuliah lain, jadi senanglah untuk kita bahas dan kita nak bincang berkaitan dengan bomoh, sihir dan juga syirik. Macam kita buat dalam kuliah yang lepas, saya ingat kita lebih banyak bercerita dan lebih banyak menyebut perkara-perkara yang bukan terlalu akademik. Kita bukan terlalu nak melihat kepada sumber dan sebagainya, lebih kepada kita berkongsi ilmu berkaitan dengan tajuk ni. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Haji Saleh tadi, tajuk ni penting sebab sihir dan juga bomoh ni berkaitan rapat dengan akidah kita. Berkaitan dengan akidah artinya kalau kita tersilap langkah, kita ambil keputusan yang salah ataupun kita mengamalkan perkara yang salah, dia menjejaskan akidah dan memungkinkan kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Untuk menjaga akidah kita dan untuk membersihkan akidah daripada syirik, ini adalah isu penting yang kita kena tahu. Yang pertama, berkaitan dengan bomoh. Bomoh ni macam kita tahu apa yang bomoh buat. Bomoh yang sebahagian daripada bomoh mereka buat ruqyah. Sebahagian daripada bomoh dia boleh khabarkan berita-berita. Kalau dalam tempat kita, dia boleh khabarkan orang kalau nak tahu apa yang berlaku, siapa curi barang dia dan sebagainya, dia boleh pergi jumpa bomoh dan bomoh boleh bagi tahu kat dia, orang sekian orang curi barang hang. Sebahagian bomoh pula dia tilik nasib, akan bagi tahu apa yang akan jadi di masa depan kepada orang ni. Sebahagian bomoh pula dia berubat orang, dia boleh siasat orang ni sakit apa dan dia boleh bagi tahu ubat kepada orang ni. Sebahagian bomoh pula dia kata dia boleh baca personality orang. Dia boleh tengok orang tu, dia boleh bagi tahu orang punya personality macam mana. Jadi dalam bahasa kita, bomoh ni merangkumi semua ruang lingkup ni lah. Segala benda-benda ni dibuat oleh mereka. Tak kisahlah, mereka ni sebahagian daripada mereka nampak macam orang alim sikit kadang-kadang, sebahagian daripada mereka nampak macam kurang sikit. Jadi itu secara ringkas. Tapi kalau kita tengok istilah yang digunakan di dalam hadis, dia ada perbezaan. Yang paling dekat dengan yang kita faham tentang bomoh adalah kahin. Kahin artinya satu orang manusia yang boleh menceritakan kepada orang lain tentang perkara-perkara gaib. Benda-benda yang orang lain tak nampak, benda yang orang lain tak tahu, sama ada yang akan berlaku di masa depan ataupun benda yang telah berlaku di masa lalu. Ini kerja kahin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan semua tentang kahin ni buruk. Semua tentang mereka, gambaran yang diberikan oleh Al-Quran adalah buruk. Dan sebelum kita nak cerita tentang sihir, tentang syirik dan sebagainya, mungkin kita boleh bincang sikit tentang kahin ni, ataupun dalam bahasa kita sebahagian daripada bomoh. Ni kita nak bincang sikit. Nak tahu, kita kena kenal dengan mereka. Apa yang sebenarnya berada di dalam kepala mereka, fikiran mereka, sehingga kadang-kadang kita nampak sebahagian daripada bomoh ni ajaib. Wah, dia boleh tahu benda yang orang tak tahu. Dia boleh cerita benda yang
Kadang-kadang kita dengar, kita ajaib. Sepatutnya tak ada orang tahu benda ni. Bomoh boleh tahu. Jadi untuk permulaan ni, saya nak kongsikan sebenarnya mereka ni siapa? Mereka dapat ilmu ni daripada mana? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang bomoh ni. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dekat Nabi, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Allah tanya dalam Al-Quran, nak tak aku ceritakan kepada kamu syaitan ni turun kepada siapa? Hampa nak tahu tak dekat siapa syaitan ni turun? Jadi sebagaimana para malaikat yang turun kepada nabi-nabi, syaitan dia turun juga. Dia turun juga daripada dia punya singgah sana menemui siapa? Allah tanya dalam Al-Quran, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Hampa nak tahu tak syaitan turun kepada siapa? Kemudian jawapannya Allah sebut, tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan turun kepada setiap orang-orang yang jahat dan juga pendosa. Dia turun kepada yang jahat dan juga pendosa. Yulquna sam'a wa aktharuhumul kadhibun. Mereka menyampaikan apa yang didengar, sedangkan sebahagian besar daripada mereka adalah pendusta. Inilah kerja syaitan. Jadi syaitan turun kepada siapa? Syaitan turun kepada bomoh-bomoh. Syaitan turun kepada kahin. Kepada orang-orang yang mendakwa dia boleh tahu urusan ghaib. Baik, betul ke yang syaitan turun tu? Betul, syaitan turun. Betul ke yang syaitan khabarkan tu? Yang syaitan duk cerita ke orang ni, betul ke hakikat yang dia cerita? Para sahabat Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang khabar yang disampaikan oleh kahin ataupun bomoh-bomoh. Orang tanya dekat Nabi. Nabi kata, innahum laisu bisyai'in. Mereka ni semua tak ada apa pun. Tak ada nilai langsung ucapan mereka. Jangan terima dan tak ada nilai ucapan mereka. Lalu para sahabat, apabila Nabi SAW kata, kahin punya ucapan ni tak ada nilai, hampa jangan pegang langsung. Mereka kata, fa'innahum yuhadithuna bisyai' yakunu haqqa. Wahai Rasulullah, tapi yang kami lihat, para bomoh ni, bila mereka bercerita kepada kami, yakunu haqqan. Kadang-kadang dia jadi betul. Sebagaimana yang bomoh cerita dekat kami, peristiwa itu jadi betul. Apa yang bomoh khabarkan kepada kami, itu hakikat sebenarnya. Para sahabat nak tanya Nabi SAW. Sebelum saya nak sambung tentang jawapan Nabi SAW. Ini bukan cerita pasal para sahabat sahaja. Bukan tentang cerita di zaman para sahabat sahaja. Zaman kita pun sama. Saya beberapa kali juga orang datang bertanya soalan. Macam mana pandangan tentang orang ni, dia tahu benda gaib. Apa yang dia tahu? Dia tahu si fulan telah mati di tempat sekian. Mungkin ada orang abang kat dia kot. Tak ada orang abang. Dia tak kenal siapa-siapa yang ada kaitan dengan si fulan tu pun. Tapi dia boleh cerita. Apa lagi yang dia boleh ceritakan? Dia boleh cerita mendalam. Dia boleh cerita tentang keluarga orang ni. Dia boleh cerita tentang latar belakang orang ni. Sampai ke zaman kita lah ni, ada orang yang didakwa ada kemahiran ni. Sehingga mereka menjadikan ramai manusia berasa takjub dengan ilmu mereka. Termasuklah sebahagian daripada kita, orang yang mengaji ilmu, kadang-kadang kita berasa takjub. Macam mana dia boleh tahu benda yang sepatutnya dia tak tahu? Nabi SAW kata, innahum laisu bisyai'in. Mereka ni tak ada nilai, jangan duk pegang perkataan mereka. So apabila para sahabat nak tanya juga Nabi SAW, tapi benda yang mereka habaq kat kami jadi betul. Nah, di sini jawapan Nabi yang kita kena tengok. Nabi kata, tilkal kalimatu minal haq. Itu adalah ucapan-ucapan kebenaran. Yang dia cerita tu, benda akan datang terutamanya, kalau betul, tilkal kalimatu minal haq. Ucapan itu kebenaran. Yakhtafuhal jinni. Dia dicuri dengar oleh jin. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan sesuatu di langit, para malaikat, dalam hadis lain disebutkan para malaikat akan menggerakkan mereka punya sayap apabila mereka mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila perintah itu disampaikan, syaitan ataupun jin mereka curi dengar. Fayuqarqiruha fi udhuni waliyihi. Lalu apa yang jadi? Jin yang atas akan bunyi ayam. Bunyi ayam apa orang panggil bahasa Melayu? Hilang perkataan. Bunyi ayam apa nama dia?
Berkokok. Dia akan berkokok. Fayuqarqiruha fi udhuni waliyihi. Mereka akan berkokok ataupun buat bunyi bising di telinga wali mereka atau pendamping mereka. So jin peringkat atas bagi tahu kat jin bawah, bagi tahu jin bawah, bagi tahu kat jin bawah, sampai last sekali ka qarqaratid dajajah, sebagaimana kokokkan ayam. Fayakhlituna fihi akthara min mi'ati kadhibah. Lalu dicampur aduk dengan 100 pembohongan. Inilah hakikat dia. Dia dapat khabar yang dia curi dengar daripada langit, dia campur dengan 100 pembohongan dan dia sampaikan kepada kahin, kepada bomoh. Lalu bomoh ni pun boleh pergi cerita dekat orang, kita punya manusia ni, sebagai manusia, naluri semula jadi kita dilahirkan untuk sekali kita percaya orang tu, kita akan percaya selama-lamanya. Maka yang berlaku adalah, sekali kata-kata bomoh tu betul, walaupun yang lain-lain dia cakap semua salah, ramai di kalangan manusia akan terus mempercayai dia, akan menerima perkataan dia. Itu lumrah manusia. Itu lumrah manusia. Sebab itulah, kalau tuan-tuan boleh, kalau kita boleh kaitkan, kan, kalau tuan-tuan perasan orang yang buat kursus-kursus, para motivator yang ajak orang cara nak bagi jadi kaya, mereka punya kelas beratus orang hadir, bahkan beribu orang hadir, boleh duduk. Kalaulah motivator tu arahkan mereka untuk buat upacara, sebelum ni kan tersebar cium duit ke apakah, ratusan orang akan buat. Meskipun kalau kita cek, mungkin dalam ratusan orang tu yang berjaya kerana cakap motivator sebahagian kecil je. Tapi apabila kepercayaan telah masuk ke dalam jiwa, dia sangat sukar untuk ditinggalkan. Ini yang berlaku kepada orang yang percaya dekat bomoh. Nabi kata betul, sebahagian daripada khabar tu betul, tapi dia telah dicampur aduk dengan penipuan yang sangat banyak. Lalu orang yang masuk ke dalam sistem tu, dia percaya, dia duduk dalam kelompok itu, dia takkan keluar dan dia akan terus percaya cakap bomoh tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Jin, peristiwa tentang bagaimana mereka mencuri dengar. Jin-jin ni curi dengar khabar-khabar di langit dan dia turun ke bawah bagi tahu kepada pendamping mereka di kalangan para bomoh. Allah sebut, bila dalam peristiwa jin bila dengar Al-Quran, masuk Islam, jin mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin pecah rahsia. Bagi tahu kat Nabi apa yang jadi kehidupan mereka. Kata jin, wa inna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Sesungguhnya kami cuba nak pergi ke langit, lalu kami dapati langit telah dijaga dengan penjagaan yang ketat dan juga mata panah yang menanti mereka. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya kami dahulu ada tempat duduk di langit untuk mendengar khabar. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Sesiapa yang lani setelah wahyu turun ni, wahyu nak turun, pi duduk kat tempat tu, yang tempat dulu depa duduk lepak curi dengar malaikat khabar sampaikan khabar. Dulu depa ada tempat untuk duduk curi dengar. Faman yastami'il an, siapa yang pi dengar sekarang, yajid lahu shihabar rasada. Mereka akan menjumpai di situ terdapat mata panah yang akan memanah mereka dengan api. Jadi dalam suratul Jin, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, wa anna kunna naq'udu wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dulunya kami pergi ke langit, dia telah dijaga dengan rapi. Dulu kami ada tempat duduk dekat situ. Sekarang siapa pergi nak duduk di situ, maka dia akan datang mata panah yang memanah dia. So, inilah hakikat dia. Sebelum kita nak cerita lagi panjang pasal sihir apa semua, inilah hakikat bomoh-bomoh yang duk pergi cerita. Orang yang mendakwa, dia tahu perkara gaib, inilah hakikat dia. Kalau tuan-tuan terus percaya, mereka tahu ilmu 100%, artinya, kita telah termasuk ke dalam komuniti itu. Dia tak tahu 100%. Macam mana hang yakin sangat yang dia tak tahu 100%? Aku yakin sangat sebab Nabi kata. Sebab Nabi SAW kata, فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَةٍ. Lalu mereka campur dengan lebih daripada 100 penipuan. Nabi kita kata. Siapa kita percaya ni? Bomoh ke Nabi?
Kalau kita tetap dengan kita punya kepercayaan, tak, dia cakap ni betul jadi, kita ada masalah. Bukan sekadar masalah akidah, tapi otak kita telah dicemari dengan kekotoran kepercayaan. Otak kita telah kotor. Kalau otak kita kekal dalam bersih, kita kena percaya cakap Nabi SAW. Yang dia cakap tu adalah satu betul, tapi yang selebihnya semua tu tipu. Kalau ada penipu yang kita tak percaya cakap penipu tu, maka orang yang paling layak untuk kita tak percaya adalah bomoh. Orang yang paling kita tak boleh percaya adalah bomoh. Kalau bomoh sampaikan 100 benda, 99 tipu, satu betul. Maka kalaulah kita sampai ke tahap yang kita percaya cakap bomoh kerana 2-3 benda yang dia cakap tu jadi betul, artinya kita berada di dalam pencemaran kepercayaan yang sangat kronik. Itu yang pertama. Baik, ini cerita tentang benda-benda ghaib. Sana, bismillah. Kopi ni ditaja oleh bini saya. Baik, sambung sikit. Ini cerita tentang benda gaib. Bagaimana pula benda yang dia bukan gaib? Dia ada. Benda ni ada. Dia jadi kat tempat lain. Boleh tak jin mai bagi tahu dekat bomoh? Boleh tak? Kita naik kereta. Kita beg duit kita tertinggal, terjatuh kat bawah seat. Jatuh kat bawah seat, kita keluar daripada kereta, kita pergi naik jumpa bomoh. Contohlah, bukan kita, orang lain lah. Saya memang benci betul dengan bomoh ni. Tak kisahlah. Mana-mana bomoh pun saya cukup benci. Pergi jumpa bomoh. Siapa-siapa pun dia pergi jumpa bomoh. Pergi jumpa bomoh. Boleh tak bomoh tu tahu apa yang berlaku dalam kereta dia sebagaimana CCTV? Boleh tak bomoh tu bagi tahu dekat dia, tadi hang main ni kan, ada beg duit tadi kan, terlupa nak bawa keluar kan, beg duit tu jatuh, ada bawah seat, sat pergi balik pergi ambil. Boleh ke tak boleh? Boleh tak jin nak siasat begitu mendalam sekali? Jawapannya, tak boleh. Tak boleh. Sama macam kes tadi. Dia boleh tahu sikit, tapi dia tak boleh tahu detail setiap satu perkara, dia tak boleh tahu. Sebab sama macam kes tadi juga. Yuqarqiruha, dia boleh membuat bunyi ayam di telinga bomoh, dia tak boleh bagi tahu exactly dekat bomoh 100% apa yang jadi, apa yang dia ni buat. Itu dia tak boleh. Kadang-kadang dia teka jadi, kadang-kadang dia teka tak jadi. Kalau tidak, jenuh lah. Kalau yang geng buat jahat ni pakai bomoh, lagi senang. Dia boleh pergi tengok kad mana nak naik, nombor mana tertutup tu, nah, nombor ni akan naik esok. Takkan senang. Dia boleh menang. Ada mayat, jumpa mayat, tak tahu siapa bunuh. Panggil jin, jin kumpul-kumpul sama jin. Jin mana yang jaga kawasan ni 12 jam lepas? Panggil jin tu mai sini. Jin, hang nampak ada siapa bunuh? Aku nampak sekian-sekian orang bunuh. Okey. Pergi beritahu, saya tahu siapa bunuh, si fulan ni bunuh. Ilmu begini tak ada di atas muka bumi. Kadang-kadang dia teka betul, kadang-kadang dia teka tak betul. Ilmu ni tak ada. Contoh, saya nak tekankan bab ni betul-betul sebab ramai di kalangan kita, kita percaya, kita takut dengan bomoh. Ataupun kita takut dengan orang yang konon je ada ilmu ni. Weh, jangan main dengan dia ni tahu apa kita buat kat rumah. Tak ada siapa boleh tahu apa hang buat kat rumah. Manusia tak boleh tahu. Apa yang hang buat dalam bilik, seorang-seorang, sembunyi, Allah lah yang tahu. Manusia tak tahu. Dalilnya apa? Baik, dalilnya apa? Di zaman Nabi SAW, ada satu orang budak kecil, namanya Ibnu Sayyad. Bila Nabi SAW cerita tentang Dajjal, Nabi cerita tentang kejahatan Dajjal, Nabi cerita tentang ciri-ciri Dajjal, sebahagian daripada para sahabat Nabi SAW, mereka teka, Ibnu Sayyad ni mungkin dia akan jadi Dajjal. Termasuklah para sahabat besar, Umar, Abdullah bin Umar, ramai yang kata, bila Nabi cerita tentang Dajjal, mereka nampak sifat Dajjal ni macam ada kat Ibnu Sayyad, tersebar di kalangan para sahabat, mungkin dia ni Dajjal. Lalu orang pun sampailah cerita tu kepada Nabi SAW. Para sahabat pun sembang, lalu sampailah dekat telinga Nabi SAW. Ibnu Sayyad ni mungkin Dajjal. Maka Nabi SAW pun satu ketika Nabi sedang jalan, orang tunjuk kat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, budak ni lah yang Ibnu Sayyad yang kami duk anggap Dajjal tu." Nabi SAW panggil Ibnu Sayyad, "Hamai sini, Zat."
dia pun mai. Hadis tu panjang, cuma saya nak ringkaskan sedikit je. Nabi SAW ada satu ayat, satu kertas lah ataupun kulit ke apa ke di genggaman, Nabi tutup tangan Nabi SAW. Nabi kata kat dia, laqad khabba'tu laka khaba'an. Aku sembunyi satu benda daripada pengetahuan hang. Apa yang ada dalam ni? Ni, dalam tangan aku ni ada apa? Ibnu Sayyad, dia tunggu saat. Kemudian dia kata, duh. Dia kata perkataan duh. Lalu Nabi SAW kata, akhsa falan ta'du qadarak. Falan ta'du wa qadarak. Nabi kata, takat ni sahajalah hang punya pencapaian. Maka para sahabat mengatakan, ini sahajalah. Jin kalau boleh bagi tahu kat hang, ini sahajalah kemampuan hang. Tak boleh lebih daripada ni. Artinya apa? Artinya, jin punya kemampuan nak cerita dekat dia punya pendamping terbatas. Nabi SAW genggam ayat Al-Quran daripada surah Al-Jin. Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubin. Maka jaga-jagalah kamu pada hari datangnya langit mendatangkan asap yang jelas. Nabi genggam ayat tu. Ibnu Sayyad, ayat ni panjang. Fartaqib yawma ta'ti sama' bidukhanim mubin. Fartaqib yawma ta'ti sama' bidukhanim mubin. Dia dapat dua huruf je. Dukhan pun dia tak dapat. Dua huruf je. Itulah kemampuan jin. Boleh tak boleh dia tanya, jin mana yang tadi duduk dengan Nabi sebentar tadi, yang sebelum Nabi genggam ayat tu, tolong cek Sat. Tak ada ilmu tu. Maka kita cerita tentang perkara gaib, kita juga nak cerita tentang benda yang bukan gaib, berlaku di tempat lain. Tuan-tuan, jangan takut dengan jin, jangan takut dengan ahli sihir, jangan takut dengan bomoh. Depa tak tahu apa kita buat. Takutlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita melakukan kesalahan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bomoh. Bomoh teka. Kadang-kadang dia teka betul, kadang-kadang dia teka tak betul. Kalau tuan-tuan terpaksa berada dalam satu situasi, ada bomoh di situ, dia teka sesuatu, jangan risau, jangan bimbang, jangan takut, kata dia tipu. Dia tak boleh buktikan dia betul. Be confident. Walaupun kadang-kadang dia teka tu betul, jangan percaya cakap dia. Dia tak boleh tahu semua benda. Dan kita kena tahu dan yakin yang dia tak boleh tahu semua benda. Itu kaitan tentang bomoh dan juga jin. Bismillah. Tajuk ni best ni. Baru dah setengah jam, baru cerita sikit. Belum masuk lagi dalam-dalam. Belum masuk bab sihir apa semua ni. Baru cerita pasal bomoh. Bomoh ni kira dia punya apa? Dia panggil, dalam chain tu paling lemah lah. Atas tu jin, syaitan. Bomoh ni sekadar perantaraan di antara yang atas dengan yang bawah. So dia ni kira, ini pun kita dah lama dah cerita. Baik. Nak masuk sikit cerita tentang jin. Abaikanlah bomoh banyak sangat cerita. Ya, nanti lain kali kita boleh sambung. Cerita tentang jin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kena cerita juga tentang jin sebab dia berkaitan. Bomoh ambil ilmu daripada jin. Nak buat sihir pun gunakan jin. Jin ni sebenarnya dia bukanlah power sangat. Dia tak kuat. Bahkan jin ni juga mencari kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi kan, wa anna lamasna sama, kami pergi ke langit, diceritakan pergi ke langit, pintu langit dijaga dengan jagaan yang ketat, ada mata panah menanti mereka. Apa yang jadi? Jin rasa pelik ketika tu. Tidak kita boleh duduk di sini mendengar wahyu, curi dengar apa khabar langit nak turun ke bumi. Sekarang kita duduk, kita kena panah. Sikit je dapat khabar. Lain semua kena panah, dapat tak banyak mana. Maka apa yang berlaku? Para jin ni bertebaran di atas muka bumi. Ketua jin bagitahu kat jin-jin kecil, hampa pergi cari tengok kat atas muka bumi. Pasal apa peristiwa ni berlaku? Pasal apa langit telah dijaga dengan kawalan yang ketat? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahqaf, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan apabila kami jalankan, kami sampaikan jin mendengar kamu membaca Al-Quran. Bila jin duk pusing-pusing-pusing, dengar bacaan Al-Quran. Benda ni kot yang buat pintu langit tertutup. Maka mereka pun datang, mereka dengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Apabila mereka sampai mendengar Nabi membaca Al-Quran, qalu ansitu. Qalu ansitu. Diam. Dengar apa yang dia duk baca ni.
Mereka dengar, mereka bagi perhatian. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan apabila dah habis dan Nabi baca, mereka pun balik pergi jumpa kaum mereka, bagi peringatan kepada kaum mereka. Qalu, jin sembang sama-sama sendirilah dengan bahasa dia. Ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami dengar ada satu kitab telah diturunkan selepas Musa. Jin terkejut. Jin terkejut, pusing-pusing atas muka bumi, jumpa Nabi baca Al-Quran. Jin bagi tahu kat kawan dia, ni nak habaq mai kat hampa, ada satu kitab yang sama macam kitab Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Musa. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, mengajarkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jin kan umur dia panjang. So adalah jin yang hidup daripada zaman Musa dulu kot. Bila mereka dengar Al-Quran, mereka terkejut. Mereka kumpul, mai, kawan-kawan semua duduk sini. Ni nak habaq kat hampa, kami dengar ada satu kitab yang turun sama macam kitab Musa. Dalam suratul Jin Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Muhammad pi habaq kat depa, uhiya ilayya, bahawa telah dikhabarkan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, satu kumpulan jin telah datang mendengar ucapan aku. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Maknanya, yang mai cerita kisah ni dekat Nabi SAW bukan jin. Jibril. Jin dengar, bukan jin mai abang sendiri kat Nabi. Ya Rasulullah, kami dengar apa baca Al-Quran. Bukan. Ialah ada occasion lain yang Nabi jumpa jin. Tapi ni bukan. Jin dengar. Jin balik. Pergi bincang sama sendiri. Allah turunkan Jibril. Mai cerita dekat Nabi SAW. Qul. Wahai Muhammad. Tolong pergi bagi tahu dekat umat hang. Bagi tahu kat mereka. Uhiya ilayya. Telah dikhabarkan kepadaku. Annahu istama'a nafarun minal jin. Satu kumpulan jin telah mendengar. Lalu mereka kata kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Ayat ni tuan-tuan, sirah begini, bunyi begini, tak banyak sangatlah dalam Al-Quran. Ada beberapa tempat. Tapi nak habaq betul-betul nak bagi kita faham. Bukan jin yang mai habaq kat Nabi. Peristiwa tu, jin curi dengar Al-Quran daripada Nabi. Jin balik pi bagi khabar kepada kaum dia. Yang ni semua Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Jibril untuk mai bagi tahu dekat Nabi SAW. Jadi jin pun sama macam kita. Mencari kebenaran. Dia bukanlah berkuasa. Baik. Seterusnya, jin yang dia buat sihir apa semua ni kan. Apa kehebatan dia? Apa yang dia boleh buat kat kita? Di main live ni baru saya boleh faham apa tu sihir. Apa semua. Daripada mana main. Ni ada iklan pula sana. Nah, itulah saya. Baik. Sambung cerita. Kat mana kita tadi tu? Baik, sambung cerita tentang apa yang jin boleh buat. Ni apa jin boleh buat? Apa yang jin boleh buat? Allah Subhanahu Wa Taala cerita juga di dalam Al-Quran, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan dua ibu bapa kamu daripada syurga dulu. Allah pesan dekat kita. Janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan bapa kamu terdahulu daripada syurga. Macam mana dia keluarkan? Allah Subhanahu Wa Taala cerita, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dia telah menanggalkan daripada mereka pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka, sehingga terlihat ya badan mereka terlihat. Macam mana dia boleh buat begitu? Jin bukan pi cerita kat Nabi Adam buka baju. Tak, jin tak buat macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata yanzi'u anhuma libasahuma. Dia telah menanggalkan baju mereka. Dia buat macam mana? Dia trik. Makanlah buah ni. Bila makan buah ni dapat apa? Khalidin, kekal selama-lamanya, tak mati. Betul ke? Betul, tak mati. Sebab itulah malaikat semua hidup lama, sebab malaikat semua makan buah ni. Hang tak boleh makan buah ni sebab kalau hang makan buah ni, hang jadi macam malaikat. Defeat purpose. Purpose nak cipta hang jadi manusia, hang mati. Sebab tu hang tak boleh makan buah ni. Logik ke tak logik? Boleh ya, boleh terima. Tujuan sebenar jin, yanzi'u anhuma libasahuma.
untuk menanggalkan pakaian mereka. Hampa kena ingat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan juga dan kumpulan-kumpulannya, jin dan juga syaitan tadi dan juga jin, yarakum huwa wa qabiluhu. Dia melihat kamu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak melihat dia. Dia nampak hampa, hampa tak nampak dia. Kena jaga. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami menjadikan syaitan sebagai wali kepada orang yang tidak beriman. So itu kerja dia. Dia main bagi benda buruk, nampak macam elok. Kita tak nak cerita bab tu lah sebab mungkin kuliah lain kita boleh cerita. Cuma kita nak fokus kat sini. Power tera mana jin tu? Apa yang jin tahu? Bayangkan tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang dia berkuasa untuk kawal jin. Allah Taala turunkan kekuasaan tu kepada Nabi Sulaiman. Dia boleh kontrol jin. Hang buat kerja ni, hang boleh pergi selam di bawah berdasar lautan, ambil mutiara ke apa, hang pergi naik atas terbang. Dia boleh perintahkan jin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jin cukup takut dekat dia. Takut semua jin. Apa sahaja yang dia suruh, jin kerja. Apabila Nabi Sulaiman duduk, berhari-hari dia duduk, jin buat kerja. Buat kerja yang kena selam, pi selam, yang kena naik atas, yang kena kerja-kerja, yang kena gerakkan, semua jin bekerja takut kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Falamma qadayna alaihi al-maut, apabila kami mentakdirkan Sulaiman mati, ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tak adalah yang membuatkan jin tahu kematian Nabi Sulaiman, kewafatan Nabi Sulaiman, melainkan ulat-ulat yang makan dia punya tongkat. Ulat-ulat makan tongkat dia sehingga dia jatuh, patah tongkat dia, singgah sana dia patah. Lama lah kira. Berapa lama nak bagi patah? Sehingga patah Nabi Sulaiman jatuh. Falamma kharra, apabila Nabi Sulaiman jatuh, tabayyanatil jin an ka'an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Barulah jin tahu apabila jatuhnya Nabi Sulaiman, law kanu ya'lamuna al-ghaib, kalaulah kita ni tahu perkara ghaib, nescaya kita takkan duduk di dalam azab yang menghinakan. Kita tak buat kerja lama. Rupanya shift dah habis dah. Dah habis dah, berhenti dah kerja, tapi tak tahu punya pasal. So depa tak tahu benda ghaib. Depa tak tahu. Ulat tu dah makan tongkat Nabi Sulaiman, jatuh Nabi Sulaiman, baru mereka tahu lah rupanya Nabi Sulaiman dah wafat. Kalau kita tahu awal, berhentilah kerja, tak payah nak kerja teruk-teruk. Itulah kemampuan jin. Satu lagi cerita, yang ni best. Bismillah. Tuan-tuan kajian tengok cerita orang putih kan? Cerita Melayu pun sama juga. Pasal apa orang kena rasuk jin ni, dia kena rasuk jin, dia akan sebut nama dia dengan bangga. Kan, cerita-cerita hantu orang putih, cerita hantu Melayu pun sama, hantu Hindu pun sama, hantu Cina tak, hantu Cina dia baik, dia sopan sikit. Hantu Melayu, hantu orang putih, hantu Arab, hantu Turki, hantu mana-mana pun sama. Kalau orang nak main buang hantu tu, yang kena rasuk badan orang, dia akan apa nama? Kira dia akan sebut nama dia dengan bangga. Aku jin sekian-sekian. Kau mai daripada tempat sekian-sekian. Siapa tahu jawapan? Ni rahsia ni. Siapa tahu jawapan? Pasal apa jin dia akan kira power nama dia. Orang yang nak berubat tu kena paksa jin. Hang bagi tahu nama hang siapa. Jin akan tak mau abang. Seksa, pukul, apa cara, segala macam. Last sekali sampai jin tu tak tahan, dia pun, akulah deng jajeng. Dia abang nama dia. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa? Jin dia bangga dengan nama dia, dia rasa dia besar. Apa pasal? Kau tak ada jawapan, susah nak jawab. Ada siapa-siapa nak mencuba nasib menjawab? Siapa-siapa yang kot-kot pernah terlibat dengan menghalau jin, menjemput jin. Sebab apa jin ni, nama dia tu menjadi kebanggaan dia. Kira dia boleh habaq dengan penuh bangga. Pasal apa? Tak ada jawapan. Kok Haji
sebab dia istikbar, sebab dia takabur. Ya, dia takabur tu satu lah. Dia takabur satu bab. Tapi nak cerita tentang pasal apa dia jadi macam ni? Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam Al-Quran. Sebab apa yang jin ni jadi jahat sangat? Dia rasa dia hebat. Pasal apa dia rasa dia hebat? Sedangkan asalnya dia ni tak ada apa. Nabi Sulaiman mati pun dia tak tahu. Dia tak boleh sentuh kita. Dia tak boleh tunjuk kat kita pun diri dia. Kamu tak nampak dia nampak kamu. Pasal apa yang dia rasa bongkak sangat? Allah Subhanahu Wa Taala cerita, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sambung cerita tadi. Allah utuskan Jibril untuk mai bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jin berkata. Apa jin kata? Sesungguhnya ada sebahagian daripada manusia pergi minta perlindungan dengan sebahagian daripada jin. Lalu mereka pun menjadi rasa bongkak, rasa besar, rasa diri dia power. Pasal apa dia rasa power? Manusia ajak dia macam tu. Apabila manusia pergi ke lembah-lembah, langit, jin tak berkuasa. Di lembah-lembah, tempat yang rendah, nak masuk ke lembah, apa manusia akan buat? Minta izin dekat jin. Wahai Datuk apakah? Ni anak cucu ni nak tumpang lalu, tolong pergi bagi tahu sat dekat geng-geng Datuk, jangan kacau. Kita buat perangai macam tu. Apabila kita buat begitu, jin ni pun dia rasa, wah, ada orang minta tolong kat aku. Fazaduhum rahaqa. Allah cerita dalam Quran. Maka jin tu pun jadi power. Dia akan bagi tahu anak cucu dia, ni, dia ni dah minta kat aku tolong, dia dah bagi kat aku penghormatan, apa, jangan kacau dia. Kita yang ajak jin buat perangai begitu. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Tak mau minta perlindungan dengan Allah, pergi minta perlindungan dengan jin. Maka bertambah sombonglah jin-jin itu. Dia rasa dia besar. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Jin-jin ni pun macam kamu juga. Mereka sangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutuskan sesuatu pun. Dia rasa dia berkuasa, dia yang paling power. Jadi itulah yang berlaku kepada jin. Dia berasa dia power, dia berasa dia bongkak, dia sangat hebat disebabkan manusia mengajarkan dia begitu. Tapi satu lagi saya nak pesan, balik kepada pesanan tadi. Apabila manusia masuk ke dalam sistem kefahaman itu, dia meletakkan kekuasaan kepada jin, dia meletakkan kepercayaan kepada ahli sihir dan juga bomoh, dia tak boleh keluar. Kepercayaan itu akan sentiasa berlegar di dalam jiwa dan juga otak dia. Tapi apabila dia memegang agama Allah, memegang agama Tauhid, maka dia akan membenci jin dan juga syaitan dan pendamping-pendamping mereka. Beza antara orang yang bila dia dengar bomoh cakap sesuatu, dia rasa, oh betul juga nah. Berbanding dengan orang, dia dengar bomoh cakap sesuatu, dia terus simpan dalam kepala dia, hang penipu, cakap hang, aku tak percaya. Beza. Perbezaan ini datang apabila kita berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya nak pesan, ada orang, kadang-kadang, ni lagi masalah. Mereka ni bukan pendamping jin pun. Ada sebahagian orang, dia bukan ada ilmu jin turun main abang kat dia apa pun. Dia tak ada amalan. Tapi dia teringin nak jadi macam tu. Yang ni lagi body roll punya orang. Dia teringin nak jadi macam tu. Teringin nak buat perangai macam tu. Ni pun satu buruk juga. Dia tak ada ilmu apa pun. Tapi nak bagi nampak macam hebat. Dia duk fikir, rasa, kalau bomo-bomo yang hebat ni, dia boleh bagi tahu benda gaib. Dia pun teringin nak masuk alam tu. Cerita kat orang. Aku tengok hang ni, aku baca-baca pusing mai. Hang kurang sekian-sekian tertentulah. Dia ceritalah hang sebenarnya tabiat ni tak bagus ni, hang kena kurangkan tabiat ni. Hang kena kurangkan, aku dapat nampak dah diri hang. Yang ni antara sikap yang tak kena dalam diri hang hang kena ubah. Ni hang tahu mana? Nak ikut sangat perangai ahli sihir dan juga kahin. Dia tak ada ilmu pun. Bila dia baca, bila dia dengar cerita kahin ni nampak macam boleh teka, boleh tahu perkara gaib, dia pun nak jadi macam tu. Ini lagi teruk lah. Dia tak berkawan dengan jin, tapi dia memperdaya orang. Tuan-tuan kena jaga. Kalau kita nak terlibat, jumpa orang berubat apa kau tengok. Kalau yang jenis duk main teka-teka ni tolak pergi tepi buang. Dia antara dua je. Satu, dia pendamping jin. Dia duk buat cerita, dia tahu, aku tahu apa jadi kat hidup hang. Semalam hang pergi mana, hang jumpa orang tu, hang jumpa orang ni, apa sekian-sekian orang ni semua. Sama ada dia pendamping jin, ataupun dia penipu. Dua-dua hal, jangan terima dia. Baik, seterusnya. Bismillah. Pihak penganjur, saya rasa kita kena cut buat 2 siri lah. Sebab cerita ni panjang dan best.
Satu siri tak cukup. Sihir tak masuk lagi. Dah nak dekat sejam dah kan. Nanti kita sambung next time lah satu lagi. Baik, seterusnya. Jin dengan orang siapa lagi kuat? Siapa lagi power antara jin dengan orang? Siapa yang lebih, apa orang kata, ada kekuatan yang boleh mengalahkan yang lain? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran nak cerita kat kita bahawa sebagus-bagus jin, sehebat-hebat jin, manusia Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan potensi untuk lagi hebat daripada jin. Lebih tinggi daripada yang Allah kurniakan kepada jin. Allah sebut dalam suratul Naml kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Masih lagi kisah Nabi Sulaiman, tapi ini cerita lain pula. Apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia nak bawa, sebelum dia hantarkan tentera dia untuk tangkap penduduk Sabak ni, datang dekat dia Balqis dan juga dia telah ditawan nak bawa mai dekat tempat dia. Istana Balqis tu adalah istana yang paling hebat. Nabi Sulaiman nak tunjukkan yang hampa ni, yang sembah matahari ni, ilmu hampa, kehebatan hampa tak ada apa-apa. Aku nak tunjukkan hang istana hang tu aku boleh bawa mai sini. Hang rasa hang power, mai aku nak tunjukkan hang siapa lebih power. Nak tunjukkan hang bagaimana kekuasaan yang Allah kurniakan kepada aku. Istana hang tu aku nak ubah mai letak sini. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kata, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arushiha qabla an ya'tuni muslimin." Maka dia berkata, "Wahai rakyat-rakyatku, siapa di antara kamu yang boleh membawakan singgah sana dia ke sini sebelum mereka datang menyerah diri kepada aku?" Kena tangkap, kena tawan, kena serah diri, tak cukup power lagi. Aku nak tunjuk kat mereka, dia punya singgah sana ni duk ada dekat sini, aku duduk di atasnya. Qala ifritu minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Ifrit minal jin, jin yang ganas. Ifrit ni, para ulama katakan jin yang jahat lah. Ifrit. Jin yang jahat, Ifrit. Jahat-jahat jin pun tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Kena kerja dengan Nabi Sulaiman. Ifrit kata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Wahai Sulaiman, aku punya power, aku boleh bawa mai singgah sana Balqis sebelum hang bangun. Hang tengah duduk ni, sebelum hang berdiri betul ni, singgah sana tu boleh ada di sini. Aku boleh buat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Hang kena tahu wahai Sulaiman, sesungguhnya aku kuat lagi dipercayai. Kuat lagi dipercayai. Jin pun macam pemimpin jugalah. Kuat dan dipercayai, dia kata kat Sulaiman. Aku boleh bawa mai sebelum hang bangun. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Tak cukup power. Tak cukup power. Baik, maka Nabi Allah Sulaiman pun tunggu sekejap. Lalu menteri Nabi Sulaiman, dalam riwayat disebutkan Asaf ibnu Burkhiyah. Asaf bin Burkhiyah, menteri Sulaiman. Dia kata, Allah sebut, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Wahai Sulaiman, aku boleh bawa mai singgah sana Balqis tu qabla an yartadda ilaika tarfuka. Sebelum hang buka mata kan? Hang tutup mata, sebelum hang buka balik mata, sebelum anak mata ni, kelopak mata ni kembali ke tempat dia balik, aku boleh bawa mai. Lalu falamma ra'ahu, Sulaiman pun tutup mata dia, buka mata, kelip mata, buka-buka, singgah sana dah ada di depan. Qala hadha min fadli rabbi. Asaf ni kata, ini adalah pemberian Tuhanku. Beza dengan Ifrit. Ifrit kata, ana laqawiyyun amin. Aku kuat dan dipercayai. Asaf kata, hadha min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Tuhanku. Liyabluwani, untuk menilai aku. Aashkuru am akfuru, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Macam mana Asaf boleh bawa mai singgah sana tu? Ini soalan. Macam mana dia boleh bawa mai singgah sana qabla an yartadda ilaika tarfuka, sebelum hang buka mata Sulaiman, singgah sana tu sampai. Sulaiman pun tutup mata, buka-buka mata, betul-betul singgah sana ada di depan dia. Macam mana Asaf bawa mai singgah sana tu? Apa yang dia pakai? Bukan saya boleh cerita kat tuan-tuan pun, saja nak buat bagi suspense je. Saya pun tak tahu apa dia pakai. Tapi apa yang dia pakai, para ulama, para sahabat, bila mereka menceritakan riwayat ini, mereka menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ilmu tentang Ismullah Al-Azim. Satu nama Allah yang azim, yang besar,
yang mana nama itu apabila Al-Saf sebut nama itu, maka dia minta apa sahaja dengan memanggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama yang besar itu, azim, Allah kurniakan permintaan dia. Ini ilmu yang Allah kurniakan kepada dia. Indahu ilmun minal kitab. Allah berikan dia ilmu daripada kitab. Allah berikan satu ilmu kepada dia yang dia tahu satu nama Allah yang azim, yang besar. Tidaklah dia meminta dan memanggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama itu, melainkan Allah kurniakan pemberian dia. Itu dia rahsianya. Allah kurniakan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Nama Allah yang besar ini apabila kita tak tahu, siapa pun tak tahu, Nabi Sulaiman pun tak tahu, maka dia dikurniakan ilmu tu. Dia seru Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama itu, Allah kurniakan permintaannya. Sebab itulah dalam doa Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang ditimpa dengan kerungsingan dan kesedihan, lalu dia berkata, Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuanmu, umbun-umbunku berada di tangan-Mu, telah tertap ke atasku hukuman-Mu dan telah adil ke atasku keputusan-Mu. Kemudian apa dalam doa tu Nabi ajak? As'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu. Semua nama-namamu. Samaita bihi nafsak. Nama yang engkaulah ya Allah namakan zatmu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabika, ataupun nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadam min khalqika, ataupun nama yang telah engkau ajarkan salah seorang daripada makhluk-makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka, ataupun nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Maksudnya, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan semua orang tahu. Ada nama yang Allah namakan zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang Allah turunkan dalam kitab. Ada yang Allah ajarkan kepada makhluk. Ada yang Allah ajarkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ada yang Allah simpan nama tu kepada sebahagian makhluk sahaja. Sebagaimana Allah bagi nama ni kepada Menteri Sulaiman. Ada nama ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indaka, yang Allah simpan dalam ilmu ghaib, tak ada siapa tahu. Ada nama-nama Allah yang kita tak tahu dan siapa makhluk pun tak tahu. Nabi SAW ajak siapa yang rasa rungsing, siapa yang rasa tak tenteram, siapa yang rasa jiwa dia rasa kacau, doalah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuanmu. Umbun-umbunku berada di tangan-Mu, telah tetaplah hukuman-Mu ke atasku, adillah keputusan-Mu ke atas diriku. Aku memanggil-Mu dan meminta kepada-Mu, ya Allah, dengan nama-nama-Mu semuanya. Nama yang Engkau turunkan di dalam kitab, nama yang Engkau ajarkan salah satu di antara makhluk-Mu, nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Seru Allah Subhanahu Wa Taala. Nak apa? Antaja'al al-Qur'an rabi'a qalbi, supaya engkau menjadikan Al-Quran menyirami jiwaku, wa nur sadri, dan juga menjadi cahaya di dadaku, wa jala'a huzni, dan juga yang menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga yang menghapuskan kerungsinganmu, yang menghapuskan kerungsinganku. Nabi SAW kata, siapa yang baca doa ni, kerungsingan dia akan hilang. Tuan-tuan, saya cuba dan betul-betul jadi. Tuan-tuan kalau rasa serungsing, ada benda yang ganggu jiwa kita, ada benda yang rasa macam tak tenteram, kita duk fikir banyak, ni dia jawapan dia. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Hilang kerungsingan kita. Jadi ini tuan-tuan,
Pengajaran dia, doa ni kita boleh baca lah, hafal dan baca bila kita rungsing, hilanglah kerungsingan kita. Tapi pengajaran yang kedua, ada nama-nama Allah yang kita tak tahu. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dikurniakan kelebihan kepada hamba-hamba Allah. Doa. Jangan pergi reka sendiri. Lagi dengar kuliah ni, balik reka. Apa aku nak panggil Allah? Dia reka nama sendiri. Maksud tunggang langgang. Jangan duk buat pandai-pandai macam tu. Rosak. Tak pasal-pasal rosak akidah. Duk cari nama, rosak akidah. Jangan duk reka. Tapi kalau nama yang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ditulis di dalam Al-Quran, dalam sunnah ni semua, bagus, boleh berdoa dengannya. Nabi SAW satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi dengar ada satu orang hamba, dia doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar dia duk baca tu. Ashhadu annaka antallah la ilaha illa antallah al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar. Nabi kata dekat para sahabat, Sa'alallah bismihil a'zam. Orang ni dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang sangat besar. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dengan nama ini, apabila dia minta kepada Allah, Allah penuhi permintaannya. Apabila dia memohon, Allah kurniakan apa yang dia pohon. Jadi, nak ceritanya di sini, itulah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Asaf bin Burkhia, Menteri Sulaiman. Yang mana dia boleh buat satu yang lebih hebat daripada Ifrit dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak saya nak cerita ni, sihir pun tak dan masuk lagi, tapi dah dekat sejam dah. Saya rasa saya berhenti setakat ni dululah. Lain kali nanti ada masa kelas akan datang, kita cerita pasal sihir pula. Saya minta maaf, tak boleh nak kontrol. Seronok cerita tajuk ni, tak dan habis. Nanti kalau cerita panjang-panjang pun kita mengantuk dan penat kan. So kita sambung lain kali lah. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit, cerita-cerita sembang sikit tentang, belum masuk sihir lagi. Sihir jangan tanya. Nak tanya tentang bomo, sikit-sikit boleh lah. Tanya tentang jin boleh juga. Tanya tentang itu sahaja. So saya kembalikan semula kepada Tuan Haji Saleh dulu. Okay, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, satu pengisian yang interesting. Ustaz segi nampak seronok nampaknya, alhamdulillah. Nanti insya-Allah kita boleh sambung lagi lah di masa-masa yang lain. Baru 1/3 dia nampaknya. Jadi saya buka terus kepada soalan. Ustaz ada soalan ni Ustaz, syaitan dan jin ini merasa kematian tak? Soalan. Dia merasa kematian. Setiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Termasuklah syaitan, jin, makhluk semuanya akan merasai kematian. Semua, termasuk para malaikat, semua merasai kematian, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan kepada semua makhluk. Sehinggalah akhirnya malaikat yang cabut nyawa pun Allah akan cabut nyawa dia juga. Malaikat yang tiup sangkakala pun Allah akan cabut juga nyawa dia. Mati semua makhluk. Semua akan merasai kematian. Akhirnya tak ada siapa yang tinggal, tak ada makhluk yang tinggal. Semua makhluk hidup akan mati. Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya, limanil mulkul yaum? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ketika itu Allah akan tanya, dan tak ada makhluk nak jawab. Mati semua. Lillahil wahidil qahhar. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan jawab. Kerajaan pada hari ini adalah milik Allah, satu-satunya Tuhan yang Maha Berkuasa. Waktu para ulama salaf, mereka kata antara satu dalil yang mereka kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah kalam. Apa dalil mereka bawa? Mereka bawa ayat ni. Pada hari segala makhluk telah dimatikan, Allah akan tanya, siapakah yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh menjawab, melainkan Allah sendiri yang akan menjawab. Milik Allah lah segala kerajaan. Ala kulli hal, ini menunjukkan yang semua makhluk akan mati. Tapi kalau soalan tu merujuk kepada apakah mereka merasai sakit kematian, ataupun dia ada jangka hayat tertentu, mereka ada jangka hayat tertentu, mereka akan merasai detik kematian. Jin, syaitan, panjang umur dia lebih daripada manusia.
Jin apakah dia ada sakaratul maut? Wallahu a'lam. Saya tak pasti dalil yang jelas dalam bab ni, tetapi apabila dia diberikan taklif sebagaimana manusia diberikan taklif, dan Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahawa sakaratul maut adalah ujian terakhir kepada manusia, ujian terakhir sama ada dia beriman ataupun kufur, maka ini secara tak langsung menunjukkan yang mereka juga diberikan peluang terakhir berupa sakaratul maut untuk dihapuskan dosa-dosa mereka, untuk mereka diuji sama ada mereka betul-betul beriman dengan Allah ataupun tidak. Kerana walaupun kita tak nampak jin tak nampak kita, tapi tabiat beribadat kepada Allah adalah sama. Kita ditaklifkan, diwajibkan untuk beribadat kepada Allah, dia juga diwajibkan untuk beribadat kepada Allah, maka kita merasai sakaratul maut. Wallahu a'lam, mungkin ini secara tak langsung menunjukkan yang dia juga merasai sakaratul maut. Okay, Ustaz, ada orang tanya Ustaz, apa nama, ada orang pergi berubat yang dipanggil Ustaz lah. Jadi Ustaz ni bagi satu tangkal. Tangkal ni ditulis ayat Quran. Dia kata jangan risau, yang ni ada ayat Quran. Dan letak tangkal ni atas pintu. Jadi apa nama, insya-Allah dia akan jauhkan kita dari berbalak bencana. Boleh komen Ustaz? Tuan-tuan, saya buat tangkai ni panjang nak cerita. Saya minta tolong siapa-siapa yang berhadapan situasi macam ni, yang ada situasi yang pergi jumpa bomo ataupun dia jumpa ustaz, bagi kat dia ayat, dia bagi ada tangkai. Okey, bagi kat dia tangkai. Buka tangkai tu. Kalau dia suruh pergi letak kat mana-mana, jangan buatlah. Jangan pergi letak. Kalau dia bagi tangkai tu, suruh kita simpan, suruh kita pegang, suruh kita apa? Letak di pegang dan simpan dekat kita. Tolong buka tangkai tu. Buka, tengok apa dia tulis. Kalau dalam tangkai itu, bukan tangkai lah, kalau dalam benda yang dia simpan, dia suruh kita pegang tu, ambil berkat ni, dia tulis ada sahaja benda yang kita tak faham. Ataupun dia tulis ayat Al-Quran yang dia ambil huruf-huruf, dia potong. Dia ambil ayat Al-Quran, dia potong. Dia nak kata qul huwallahu ahad. Qaf letak sini, lam ada sini, ha ada sini, wa ada sini, alif ada sini. Ini sihir. Ini sihir. Bakak tangkai tu. Ataupun dia kadang-kadang dia tulis Al-Quran terbalik. Ini sihir, bakak tangkai tu. Ataupun dia pergi tulis nama siapa-siapa, minta dengan siapa-siapa, buang tangkai tu. Ataupun bahasa yang kita tak faham, dia tulis, buang, bakak, buang tangkai tu. Dia tulis ada zikir sikit, tapi dia bercampur perkataan yang kita tak boleh faham, buang tangkai tu. Itu sihir. Wallahu a'lam, sebahagian daripada masyayikh menceritakan bahawa antara tanda-tanda sihir juga, mereka ban dengan mak. Ini tanda-tanda mengamalkan sihir, dia panggil orang tu, dia bankan dengan mak. Nama hang apa? Ahmad. Dia Ahmad bin Abu. Contoh, Ahmad bin Abu. Biasanya yang sihir ni, dia tak bubuh bin Abu. Mak hang nama apa? Ahmad bin Annabel. Mak dia nama Annabel. Contoh, dia bubuh Ahmad bin Annabel. Dia buang nama bapak, dia bubuh nama mak. Ini tanda-tanda sihir. Biasanya lah diceritakan oleh para masyayikh. So benda-benda begitu buang. Tapi kalau kita tengok, buka tengok ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tak boleh masuk toilet satu. Ataupun tengok zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tanya orang pandai Arab. Apa ni? Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Ada benda lain? Tak ada. Itu sahaja. Baik, di sini para ulama khilaf. Di sini ada khilaf. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahawa ini juga ditinggalkan sebab takut membawa dan membuka pintu syirik. Itulah yang lebih baik, elakkan, tinggalkan. Tetapi di sana terdapat sebahagian daripada riwayat para ulama yang mereka tulis, mereka simpan dengan tulisan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, tulisan Al-Quran dan zikir itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan mereka daripada diganggu jin dan sebagainya. Ini ada khilaf. Tanya saya, pendapat yang lebih baik adalah jangan gantung apa-apa. Sebab termasuk dalam larangan umum Nabi SAW, yang mana Nabi kata siapa yang gantung tangkai, dia telah melakukan syirik. Tapi saya berlaku jujur. Apa pun tuan-tuan kena buka. Jangan percaya ustaz ke, bomo ke, buka dulu, tengok. Kalau dia kata tak boleh buka ni, dah buat macam-macam, itu semua tanda-tanda tipu, sihir. Hang kena buka, tengok. Kalau nak sangat, buka, tengok.
ada ciri-ciri yang saya sebut tadi, bakar dan buang. Kalau zikir sahaja semata-mata, pandangan saya yang lebih baik pun jangan gantung juga. Elakkan segala bentuk tangkai. Tapi kalau gantung depan pintu rumah, kul huwallahu ahad. Pasal apa gantung? Nampaklah ni rumah orang Islam, bukan rumah orang kafir. Yang tu tak apalah. Itu sebagai satu tanda kesenian yang ramai di antara kita buat, dan mudah-mudahan ini termasuk dalam seni yang baik untuk membezakan, untuk nampak seri rumah kita dengan kita gantung Al-Quran. Tak ada apa-apa niat khurafat pun. Letak gambar Kaabah, letak tulis kat depan pintu Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua pada saya satu seni yang baik untuk tak ada masalah kita buat. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi soalan ke? Dah tak ada dah ke? Haji Saleh dah pergi tidur lah. Okey Ustaz, ada lagi Ustaz. Soalan makin banyak sebenarnya. Jadi Ustaz lah. Tahap mana Ustaz nak. Okey. Bismillah. Ada soalan yang berikutnya. Kalau Ustaz boleh jawab. Adakah bomoh sama juga macam orang yang duk berubat kalau kena rasuk? Okey, ini soalan tak akhir lah. Soalan-soalan lain sila bawa ke siri akan datang. Okey, ini soalan last sekali. Nanti kalau Haji Kai rajin, tolong tengok jugalah soalan kat Facebook kalau ada yang baik untuk kita bincang. Tapi saya berhenti takat ni lah sebab saya janji dengan kawan nak pergi keluar minum lepas ni. Jadi kita kena berhenti takat ni. Ini last. Baik. Apakah orang yang berubat sama dengan bomoh? Tak semestinya. Ruqyah syar'iyah ada dalam agama. Ruqyah syar'iyah ni ruqyah dengan minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dituntut dalam agama. Dia dituntut sebagai salah satu seni yang dikuasai oleh sebahagian manusia. Kadang-kadang mereka bukan Islam pun. Zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada satu orang Yahudi yang dia pandai ruqyah. Orang bertanya kepada Abu Bakar, boleh tak kami nak pergi ruqyah dekat Yahudi ni? Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, mai sini, hang baca. Apa yang hang baca masa ruqyah? Abu Bakar dengar. Bacaan dia tidak mengandungi unsur syirik. Doa minta kepada Allah, okey, bolehlah pi minta dia doa, minta doa kepada Allah. Pada masuk unsur syirik, jangan terima dia. Tapi itu ahli kitab yang di zaman Abu Bakar, yang mana sekarang mungkin kalau nak qiyas tak berapa nak kenalah, sebab sekarang kalau Kristian semua dia berubat, dia akan panggil Allah dengan dia akan panggil ketiga-tiga yang dia percaya Tuhan kan, Father, Son dengan Holy Spirit ni dah masuk, itu unsur syirik yang tak boleh terima. Agama yang bukan turun daripada langit memang lagi tak boleh terima lah. Dia tak panggil Allah dengan nama Allah pun, nama-nama lain tak boleh terima. Cuma orang yang membacakan Al-Quran, membacakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun berdoa memohon sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa minta langsung kepada makhluk lain, ini bukan bomoh. Ini orang yang raqi, orang yang membuatkan ruqyah syar'iyah sebagaimana yang dianjurkan. Saya duk prepare nak cakap juga bab ni di hujung sihir. Bab sihir ni nanti kat ujung saya nak cerita tentang mengubatkan dan menghilangkan sihir. Tapi kalau saya cerita hari ni nanti jadi panjang, dan memang saya plan nak cerita nanti lain kali bila masuk bab, sampai ke bab tu nanti kita ceritalah dekat situ. Cuma ringkasnya saya nak cerita bukan semua, bukan bomoh. Orang yang ruqyah syar'iyah ini diterima, mereka adalah orang-orang yang memberi banyak manfaat kepada manusia. Kadang-kadang dia ada ubat juga, dia buat ubat, dia guna daun sidr. Sidr ni kat sini banyak kan, pokok sidr. Apa nama bahasa Melayu? Daun sidr ni daun apa? Daun bidara. Daun bidara. Sebahagian para ulama mereka guna daun bidara di sinilah, ataupun di budaya daripada zaman Nabi SAW lagi. Para ulama Islam mereka guna, ulama Arab mereka guna daun bidara. Ulama Melayu mungkin dia guna daun sirih ke apa ke, dia guna ubat yang daun-daun yang dia buat ubat untuk sebagai ubatan menghilangkan sihir. Ini semua pada saya okey. Belum tentu dia bomoh lagi. Tapi kalau dia mai duk seru makhluk-makhluk gaib, duk pergi tawassul dengan mana-mana tok syekh, ataupun dia duk ajak gantung tangkal, ini semua kena jauhi. Ini adalah bomoh. Dan juga kalau dia cerita perkara gaib, lagilah bermasalah. Dia sangat mudah untuk membuka pintu kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya minta maaf kalau ada banyak soalan tentang bab ni, sebab bab ni memang best. Saya cerita pun best, tapi nantilah lain kali kita sambung insya-Allah pada kelas akan datang. Okey je Saleh? Tak ada soalan dah kot lah. Kita berhenti takat ni dululah.